أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 8. Muka surat 8, baris yang ke-17 daripada atas. Baris yang ke-17 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Tetapi wajib atas kita, atas mukallaf, beradab serta Allah Subhanahu wa ta'ala. Beradab ni dengan bahawa tiada kita bangsakan, tiada kita sandarkan, tiada kita letakkan segala kejahatan dan kekejian itu kepadanya, kepada Allah Ta'ala, melainkan pada maqam mengajar. Tetapi wajib atas kita beradab serta Allah. Mana adabnya? Dengan bahawa tiada kita bangsakan, tiada kita sandarkan, tiada kita letakkan segala kejahatan dan kekejian itu kepadanya, kepada Allah Ta'ala, melainkan pada maqam mengajar. Ini sambungan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada perkara yang mumkinun, perkara yang harus berlaku, perkara yang harus tidak berlaku. Kemudian melengkapi mumkinun ni adalah perkara baik dan juga perkara jahat. Jadi iradah Allah, ketentuan Allah merangkumi perkara baik, iman dan ta'ah, dan juga merangkumi perkara jahat, kufur dan maksiat. Ini hak rukun iman yang keenam, khairihi wa syarihi. Nabi SAW bersabda, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Dan engkau beriman dengan ketentuan Allah dan perbuatan Allah, khairihi baik ketentuan dan perbuatan Allah, wa syarihi jahat pun ketentuan dan perbuatan Allah. Dalam hadis riwayat Muslim pula, wa tu'mina bil qadari kulli, dan engkau beriman dengan sekalian, engkau beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah, kullihi sekaliannya. Itu ditakkidkan dengan kullihi. Hak hadis hak saya baca mula-mula tu dibadalkan, wa tu'mina bil qadari, dan engkau beriman dengan engkau beriman dengan ketentuan daripada Allah dan perbuatan pun daripada Allah. Mana semua yang berlaku ni daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup dah. Tapi Nabi tambah pula khairihi wa syarihi. Itu dipanggil badal, ataf bayan. Kenapa didatangkan khairihi wa syarihi?
nak mentaudihkan lagi, nak menjelaskan lagi, nak menjelaskan lagi bahawa yang berlaku ni ketentuan dan perbuatan Allah, diperjelaskan lagi yang berlaku ni hak baik, ketentuan dan perbuatan Allah, hak jahat, ketentuan dan perbuatan Allah. Kalau sebut wa tu'mina bil qadar, okey dah. Dan engkau beriman dengan qadar, ketentuan daripada Allah, perbuatan daripada Allah, cukuplah. Yang berlaku ni semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi diperjelaskan, Nabi perjelaskan lagi. Hak yang berlaku ni daripada Allah, daripada ketentuan Allah, daripada perbuatan Allah, Nabi perjelaskan lagi. Khairihi, perkara baik, iman dan ta'ah, ketentuan dan perbuatan Allah, jelas pula diperjelaskan lagi. Wasyarihi, dan perkara jahat, kufur dan maksiat pun datang daripada Allah. Maknanya jelas sangat-sangat dah hak sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak padam dengan hak Nabi sabda, ulama pula hura pula dalam kitab-kitab, wi terang lagi, wi terang, wi nyata lagi. Sudah ni ialah kadang-kadang dengan ayat Al-Quran, dengan hadis Nabi itu, bagi orang-orang yang dalam ilmu dia, betul-betul lah mereka memahami. Bagi orang tak dalam ilmu dia, hak tak memahami juga hak yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama huruf panjang dalam kitab-kitab tauhid berkaitan dengan perkara-perkara yang jahat, ketentuan dan perbuatan Allah dihuraikan lagi. Tapi dalam hadis tu cukup dah. Tapi dengan hadis yang terang nyata pun tak padam juga ni. Kita orang kemudian, walaupun di kalangan orang yang aliran agama sekalipun, Nabi menjelaskan lagi khairi wa syarhi wa tu'mina bil qadari, dan engkau beriman dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah, dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Mana ketentuan Allah dan perbuatan Allah yang berlaku semua ni lah. Tapi Nabi tak berhenti setakat tu. Nabi taudihkan lagi, Nabi perjelaskan lagi khairihi wa syarrihi wa murrihi wa hulwihi dalam hadis lain pula. Satu hadisnya ditakkidkan dengan kullih. Ditakkid dengan kullih. Engkau beriman dengan ketentuan daripada Allah dan kesemua perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup dah. Tapi Nabi perjelaskan lagi hak baik, ketentuan dan perbuatan Allah, perkara jahat, ketentuan dan perbuatan Allah. Setengah riwayat pula Nabi tambah pula hak manis, ketentuan dan perbuatan Allah, hak pahit, ketentuan dan perbuatan Allah. Hak manis, hak pahit ni pahala ni, bukan manis gula, bukan pahit apa ni, bukan ni. Hak manis ni hak benda-benda nikmat. Hak pahit ni ujian-ujian daripada Allah, sakit contohnya. Dalam hadis yang lain pula Nabi bersabda, engkau beriman dengan sekalian, dengan ketentuan Allah dan perbuatan Allah, kullihi, sekaliannya. Sekaliannya datang daripada ketentuan dan perbuatan Allah. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, kullum min indillah, kata oleh Muhammad, sekalian perkara datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullum min indillah, kata oleh Muhammad, sekalian perkara datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang perkara mana? Baik, jahat, manis, pahit, kesemuanya datang daripada ketentuan Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita ahli sunnah wal jamaah. Bersalahan terdahulunya, bersalahan bagi Mu'tazilah. Mu'tazilah ni golongan-golongan yang i'tizal, golongan-golongan yang tergelincir daripada jalanan ahli sunnah wal jamaah. Mana Mu'tazilah ni? Yang berkata mereka itu
berkata ni berpeganglah. Tapi apa yang mereka pegang, mereka bau, bukan kata mereka beritahu pegangan mereka seumpama tu, bahkan mereka seru kepada pegangan seumpama mereka. Mana hak mereka berkata, hak mereka berpegang ni bahawa iradah Allah itu tiada ta'alluq dengan yang jahat dan yang keji. Ha ni iradah Allah, kehendak Allah tidak berkait dengan perkara yang jahat, perkara yang keji. Iradah Allah tidak bertakluk dengan segala yang jahat dan yang keji. Allah yang bersifat dengan iradah tidak menentukan perkara yang jahat. Iradah Allah tidak menentukan perkara yang keji. Perkara jahat, perkara keji, Allah hanya mengetahui. Seseorang akan memilih untuk melakukan perkara jahat, seseorang memilih untuk melakukan perkara yang keji. Tapi iradah Allah tidak bertakluk dengan perkara yang jahat. Ini Mu'tazilah. Mereka bukan kata mereka berpegang, maka inilah ajaran mereka yang mereka bawa seumpama ni. Iradah Allah tidak bertakluk kepada perkara yang jahat dan perkara yang keji. Perkara jahat dan keji Allah hanya mengetahui. Tetapi di sini Mu'tazilah menafikan iradah pada perkara jahat. Mu'tazilah menafikan iradah pada perkara jahat, tetapi Mu'tazilah tidak menafikan kudrah pada perkara jahat. Sekarang iradah qadar, kudrah qada. Jalanan Imam Maturidi kan kita bawa di sini. Jadi Mu'tazilahnya iradah sahaja yang tidak bertakluk dengan perkara jahat. Maknanya Allah tidak menentukan seseorang memilih dan melakukan perkara jahat, kufur dan maksiat. Allah hanya mengetahui. Tetapi apabila seseorang memilih dan melakukan perkara jahat, berhasilnya perkara jahat tadi ni datang daripada kudrah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat kudrah. Jadi Mu'tazilah dia tolak perkara jahat qadar Allah, tetapi tidak tolak perkara jahat tu datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu sini dah hanya sebut Mu'tazilah berkata bahawasanya iradah Allah tiada ta'alluq, tiada menentu dengan segala yang jahat dan yang keji. Iradah tidak bertakluk. Kudrah bertakluk. Allah yang memberi bekal, Allah yang menjadikan perkara jahat yang dilakukan oleh seseorang. Tapi perkara jahat yang dilakukan oleh seseorang tu Allah tidak menentukan. Itu Mu'tazilah. Kita jangan lupalah, kita baca dah dahulu hak nota kaki di muka surat 7. Di muka surat 7 nota kaki hak nombor 1 tu bab ikhtiar dan usaha. 2 kali baca dah tu hak nota kaki nombor 1 tu. Masa bicara hak kudrah ni kita baca dah nota kaki nombor 1. Kemudian tu baca pula sekali lagi hak nota kaki nombor 1. Kemudian nota kaki nombor 2 tu. Nota kaki hak nombor 2 tu. Jumpa? Belah tepi, bukan belah dalam. Muka surat 7 nota kaki hak nombor 2 tu. Ditulis nombor 2. Kalau kira daripada atas, baris yang kedua belah daripada atas, belah tepi bukan belah dalam.
Yang ditulis nombor 2, qauluhu, katanya kata pengarang Syekh Ahmad Al-Fatani atas muwafaqah iradah. Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah mengadakan dan meniadakan. Yang wi bekah, yang wi jadi adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Kemudian Tuhan buat ni muwafaqah. Muwafaqah mana apa? Selaras, seiring, sebagaimana iradah, sebagaimana ketentuan Allah pada azal yang bersifat dengan iradah. Tuhan buat sekarang ni macam sekarang ni lah. Kita gerak, kita diam, kita gerak, kita diam, kita bernapas, kita tengok, kita dengar sekarang ni. Semua tu adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Tuhan perbuat ni muwafaqah dengan iradah, selaras dengan ketentuan Allah pada azal, Allah yang bersifat dengan iradah. Apa maksud muwafaqah iradah? Artinya bahawa Allah Ta'ala tiada mengada dan tiada mengada dengan kudrahnya. Allah tidak buat, Allah tiada mengada, Allah tiada buat, dan Allah tiada meniada dengan kudrahnya, melainkan akan barang yang telah ia ya Allah tentu akan dia akan barang dengan iradahnya. Maknanya tiada Tuhan buat dengan kudrah, melainkan akan barang yang telah ia Allah tentu akan dia akan barang dengan iradah. Tuhan mengada dengan kudrah, Tuhan menentu dengan iradah. Kudrah iradah ni bukan alat bagi Allah, tetapi sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang ni Allah mengada dengan kudrah, Allah menentu dengan iradah. Ni hak hakiki dia. Tapi kalau hak kita pendek cakap, kudrah yang mengadakan, iradah yang menentukan. Tu dipanggil tu pendek tu. Itu bukan hakiki tu. Itu hanya majaz sahaja, majazi, letak sahaja. Kudrah yang buat. Kemudian iradah yang menentukan segala perkara tu. Itu hanya letak pada sifat, tapi bukan kudrah yang mengadakan. Allah yang bersifat dengan kudrah yang mengadakan. Allah yang mengadakan. Allah yang mengadakan, Allah yang menentukan, Allah yang mengetahui, Allah yang mendengar, Allah yang melihat. Allah mana tu? Ada sifat dia. Tapi kalau kita pendek kok, kudrah mengadakan, iradah menentukan, ilmu mengetahui, sama mendengar, basar melihat, bukan. Itu sifat. Ada ni. Yang mengada, yang menentu Allah, yang mengetahui Allah. Bahkan kalau berpegang dengan diri kudrah itulah yang mengada, bukan Allah, kufur pegangan tu. Tapi memanglah kita berpegang Allah yang mengadakan, Allah yang menentukan, Allah yang mengetahui. Allah mengada dengan kudrah, Allah menentu dengan iradah, Allah mengetahui dengan ilmu, Allah mendengar dengan sama, Allah melihat dengan basar. Itu sifat tu bukan alat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tiada mengada dan tiada menentu dengan kudrahnya, melainkan akan barang yang telah ia ya Allah tentu akan dengan iradahnya. Tuhan tak buat, melainkan hak ketentuan Allah tu lah, hak iradah tu. Kalau Allah tidak menentukan, Allah tak buat lah. Allah kuasa kedak, Allah kuasa serba-serbi perkara yang harus ni. Tapi hak Allah buatnya akan barang yang ia tentukan pada azal. Kekuasaan Allah, Allah boleh buat belaka kekuasaan dia. Kita sekarang ni, Allah nak mematikan kita, Allah kuasa nak mematikan kita. Tapi bilakah Allah mematikan kita? Sebagaimana yang Allah Ta'ala tentukan pada azal.
Saat tu Allah pun mematikan kita. Sebelum saat tu Allah kuasa nak mematikan kita. Ada ni. Tapi Allah mematikan. Tidak. Sebab apa? Sebab Allah mengadakan, Allah melakukan muwafaqah dengan ketentuan Allah pada azal yang bersifat dengan iradah. Kekuasaan Allah berlaku perkara yang harus. Sebab kita ni mati bila-bila masa perkara harus. Mati bila-bila masa perkara harus. Ada ni? Harus pada akal. Kalau sebut kata seseorang mati, mati tak logik dia mati, dia muda lagi. Ada kata gitu? Tu kan ni? Kalau sebut kata seseorang mati, mustahil akal dia mati dah. Sebab apa mustahil akal dia mati dah? Dah dia muda lagi. Muda lagi. Budak beramah dah mati. Kenapa? Akal boleh terima. Mati bila-bila masa tu harus pada akal. Jadi Allah boleh nak mematikan bila-bila masa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mematikan sungguh muwafaqah dengan iradah. Allah menentukan saat itulah Allah mematikan. Tidak cepat sesaat dan tidak lewat sesaat. Kalau Allah menentukan pada azal lain, sampai masa Allah melakukannya lain, punahlah sifat iradah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau macam kita lah, kita menetapkan, contohlah pada pukul sekian-sekian, tak sampai lagi masa, siapa dah dia tunggu. Siapa dah masa, tak sampai lagi dia ni. Orang tunggu lelah lah. Orang ni orang nak pegang buku ni, menyusahkan orang ni. Janji pada masa tu, pakat dah, dia tetap dah masa tu. Dia mari awak buat apa? Kita tak siap lagi. Tak apa masa lagi kan? Ataupun kita siap comel-comel dah. Lelah tunggu, tak sampai-sampai. Mana apa ni? Dia buat tidak sebagaimana yang dia tetapkan. Dia tetap dah pukul ni. Tak sampai masa, dia cokoh dah tunggu. Kelang kabut lah kita ni sebab tak apa masa lagi. Sampai masa dah, tak sampai-sampai. Dah kita ni tak ada kelang kabut nak beri cukup masa siap. Tak sampai-sampai pula. Kita boleh pegang buku dah orang ni. Tak boleh nak pegang buku ni. Tak boleh nak pegang buku di masa akan datang. Tu kita. Hak lemah dah pasti dia hak lemah ni. Jadi kalaulah Tuhan melakukan satu perkara tidak muwafaqah dengan iradah, mustahil sama sekali. Sebab apa? Di mana letak iradah Allah dan di mana kau letak sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiada Allah melakukan melainkan akan barang yang telah akan barang dengan iradah telah ditentukan daripada azal. Kita tengok sini. Bersalahan bagi Mu'tazilah. Yang berkata mereka itu Mu'tazilah. Kita ahli sunnah, Tuhan mengadakan muwafaqah dengan ketentuan iradah semua perkara baik ataupun jahat. Mu'tazilah ni lain. Bersalahan bagi Mu'tazilah yang berkata mereka itu Mu'tazilah dengan bahawasanya Allah Ta'ala menjadi ia Allah akan segala kejahatan dan yang keji, padahal tiada menghendaki ia ya Allah akan dia. Jadi kudrahnya buat perkara jahat ke keji, tetapi tiada menghendaki. Ni kata Mu'tazilah menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala, bahawa iradah Allah tiada ta'alluq dengan segala yang jahat dan yang keji. Iradah tiada ta'alluq, tiada menentu dengan yang jahat yang keji. Iradah. Tapi kudrah Allah mengadakan perkara yang jahat dengan yang keji. Sebab tu di nota kaki muskat 7 ni, bersalahan bagi Mu'tazilah yang berkata mereka itu Mu'tazilah dengan bahawasanya bahwasanya Allah Ta'ala menjadi ia. Ni kudrah. Menjadi ia Allah yang bersifat dengan kudrah akan segala kejahatan dan yang keji. Perkara jahat yang berlaku tu Allah yang menjadikan,
Allah yang mengadakan, Allah yang berkah. Padahal tiada menghendaki ia Allah akan segala kejahatan yang keji. Allah tidak menghendaki, iradah tidak menghendaki perkara jahat dan perkara keji. Tetapi Allah yang berkah. Di situ. Faham tak? Maknanya Mu'tazilah ni menafikan qadar pada perkara jahat, tidak menafikan qada pada perkara jahat. Mana qadar? Ketentuanlah. Allah tidak menentukan perkara jahat, tapi qada, melakukan perkara jahat, menjadikan perkara jahat Allah Ta'ala. Bahawasanya Allah Ta'ala menjadi ia Allah akan segala kejahatan dan yang keji. Maknanya Allah yang menjadikan, Allah yang mengadakan, Allah yang berkah. Sama dengan ahli sunnah ni. Sini samalah. Hak terpesongnya padahal tiada menghendaki. Tak ada iradat sini. Tiada menghendaki ia Allah akan segala kejahatan dan yang keji. Jadi maknanya perkara jahat, perkara keji Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan. Iradat Allah tidak bertakluk, tetapi Allah yang menjadikan, Allah yang mengadakan, Allah yang berkah akan perkara jahat tersebut. Ini Mu'tazilah. Maknanya Mu'tazilah ni terpesong pada qadar, tidak terpesong pada qada akan perkara yang jahat. Kalau menafikan kedua-dua, perkara jahat tidak datang daripada ketentuan Allah, kemudian perkara jahat yang berhasil pun bukan Allah yang beri berkah. Tu dua kali Mu'tazilah di situ. Bukan satu pegangan terpesong, tu dua pegangan terpesong. Dua Mu'tazilah di situ. Hak ni hak biasa jumpa. Golongan Mu'tazilah, hak saya biasa jumpanya bukan hanya menafikan qadar Allah pada perkara jahat, bahkan menafikan qada Allah pada perkara jahat. Allah tidak menentukan seseorang memilih dan melakukan perkara jahat, seseorang memilih dan melakukan jahat sendiri-sendiri. Allah tidak menentukan. Bila seseorang melakukan perkara jahat, berhasilnya pekerjaan jahat itu bukan Allah yang menghasilkan, bukan Allah yang buat. Seseorang tu yang memberi berkah dengan kudrah, dengan tenaga yang Tuhan letak pada seseorang. Itu qadariyah pula tu situ. Itu kata dua pegangan Mu'tazilah di sini, bukan satu. Hak Mu'tazilah kita bicara ni, dia hanya menafikan qadar perkara jahat daripada Allah, tetapi tidak menafikan qada perbuatan Allah yang menghasilkan pekerjaan jahat tu. Tiba-tiba saya berjumpanya dia menafikan kedua-dua. Mana menafikan qadar dan qada Allah pada perkara jahat. Qadar dinafikan, qada pun dinafikan juga. Ni dua pegangan yang terpesong. Bukan satu pegangan terpesong. Satu pegangan terpesong Mu'tazilah ni cukup dah. Fasik lagi mubtadi'. Fasik ni pegangan yang dosa besar. Mubtadi' ni pegangan yang bid'ah, yang diada-adakan, yang tidak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bid'ah di sini bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah pegangan ni sesat. Satu pandangan mengatakan Mu'tazilah yang menafikan iradah Allah pada perkara jahat kafir. Itu satu pandangan. Tapi itu pandangan daif lah. Pandangan muktamad masih lagi tidak mengkafirkan Mu'tazilah yang menafikan ketentuan jahat, yang menafikan iradah Allah pada perkara jahat. Tetapi dosa besar dan pegangan yang bid'ah, pegangan sesat, yang mana amal ibadah sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tiba-tiba perkara jahat bukan qadar Allah, bukan datang dari ketentuan Allah, dan bukan pula datang daripada qada perbuatan Allah. Bukan Allah yang menjadikan, bukan Allah yang bekas pada perkara jahat yang dipilih, yang dilakukan oleh seseorang yang tidak berkait dengan ketentuan Allah. Berhasil ni pula seseorang yang bekas sendiri dengan kudrah, dengan tenaga yang Allah Ta'ala letak kepada seseorang. Itu Mu'tazilah lain pula. Itu Mu'tazilah Qadariyah. Faham tak ni? Ni yang saya biasa jumpa. Bukan hanya menafikan qadar pada perkara jahat, menafikan qadar dan qada pada perkara jahat. Allah tidak menentukan dan Allah tidak menjadikan akan perkara yang jahat. Ni dalam kitab kita ni Mu'tazilah. Mu'tazilah ni menjadikan ia akan segala kejahatan dan yang keji. Allah yang menjadikan, Allah yang bekas. Padahal tiada menghendaki ia Allah akan perkara jahat dan perkara keji. Allah tidak menghendaki, tak ada iradah di situ. Macam sini lah. Bersalahan bagi Mu'tazilah yang berkata mereka itu, yang beriktikad mereka itu bahawasanya iradah Allah, iaitu iradah Allah tiada ta'alluq, tiada menentu dengan segala yang jahat dan yang keji. Iradah saja, bukan kudrah. Seseorang yang memilih untuk untuk melakukan perkara jahat, kufur dan maksiat, kemudian apabila seseorang melakukan perkara jahat, Allah yang menjadikan, Allah yang bekas akan perkara jahat yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian Mu'tazilah yang menafikan perkara jahat datang daripada qadar ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala ni, kalau kita balik kepada dia punya hujah-hujah akli dia, hujah-hujah akal dia, memang makanlah, kita kata logik. Pada ni sebab itulah macam sebut minggu lepas, Mu'tazilah ni lipatan sejarah. Yang asalnya Mu'tazilah ni ada dia punya ulama mereka dan kitab mereka. Kemudian pahaman ni lama-lama jadi pupuh, tidak berkembang. Sebab pada masa Mu'tazilah timbul ni, ulama ahli sunnahnya kuat. Jadi bila ulama ahli sunnah kuat, maka fahaman-fahaman yang terpesun ni akhirnya akan jadi terhapus. Tapi terhapus pun bukan terhapus sekalian. Kok mana pun bekasan dia ada. Macam sebut minggu lepas lah, ajaran sesat, walaupun kita tengok dalam surat khabar, ajaran sesat ni sudah dapat dibenteras oleh pihak berkuasa agama. Itu kita dalam surat khabar. Tapi sebenarnya hak Zuhir tu je, ketua-ketua sudah ditangkap, ketua-ketua hak mengasaskan ajaran sesat ni sudah mati. Maka tak ada apa dia ada, bekas-bekasan itu ada. Bila pihak berkuasa sudah tidak pantau, dia pun akan berkembang semula selo dia pun tukar nama lain pula. Gitulah. Mana ni? Tapi Mu'tazilah hak asal, hak ada guru, hak ada kitab ni, mereka ada hujah-hujah mereka sendiri dengan dalil ayat Al-Quran yang tidak menepati kehendak ayat. Dan hak kuat lagi Mu'tazilah ni, dia pakai akal, tahsinul akli, logik akal. Jadi Mu'tazilah ni dia pakai ayat Al-Quran, tetapi didahulukan akal. Akal tu yang akan menghuraikan ayat Al-Quran. Ada ni, mereka tak tolak ayat Quran, tapi ayat Quran mereka hurai mengikut kehendak akal, logik akal mereka. Lepas tu sekarang ni orang panggil Mu'tazilah moden. Mu'tazilah moden macam mana? Golongan-golongan yang nak menghuraikan Al-Quran mengikut logik akal. Huraian tafsir Al-Quran dalam kitab-kitab ulama ni dikata hak ni sudah tak relevan sekarang. Kita kena mentafsirkan balik ayat-ayat Al-Quran.
Tak apa sebab nak pakai logik akal. Siapa yang nak mentafsirkan ayat Al-Quran ni? Orang yang bahasa Arab pun tak reti. Tapi pandai kau orang putih lah, hak akal yang cerdik. Mereka pun tafsir Al-Quran mengikut logik akal. Ini dia panggil Mu'tazilah moden. Sebab Mu'tazilah hak asalnya mereka tidak menafikan ayat Al-Quran, tetapi mereka menghuraikan ayat Quran sebagaimana hak logik akal mereka. Kemudian apabila kita tak belajar hak akidah yang sebenar, walaupun kita duduk ngapal rukun iman, baik jahat daripada Allah, duduk ngapal daripada budak tu, tapi oleh kerana kita tidak belajar ilmu akidah dalam kitab ni contohnya, akhirnya kita pun pakai logik akal juga. Kita ambil daripada guru yang mengajar? Tidak. Kita ambil daripada buku kitab ke tu? Tak ada. Kita pakai kau akal. Mana kau akal? Takkan perkara jahat Allah menentukan juga, kan Allah marah? Itulah akal Mu'tazilah. Tapi Mu'tazilah sebenarnya hujah akal dia ada dalam kitab. Ada ni dalam kitab mereka, tapi hak saya sebut ni dalam kitab Ahlussunnah wal Jamaah lah. Dalam kitab Ahlussunnah wal Jamaah didatangkan hujah akal Mu'tazilah. Kenapa Mu'tazilah menafikan qadar ketentuan Allah pada perkara jahat? Hujah akalnya begian. Hak dalam kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah lah. Tetapi hak saya jumpa hak mereka-mereka yang berpegang perkara jahat bukan datang dari iradah Allah, qadar Allah, mereka tak pernah jumpa pun orang mengajar seumpama tu. Mereka tak pernah jumpa pun buku Mu'tazilah. Dan kenapa mereka berpegang perkara jahat Allah tidak menentukan? Mereka pakai akal sendiri, yang mana hujah akal tu sama dah, spesial dengan hujah akal Mu'tazilah zaman dulu. Hujah akal Mu'tazilah zaman dulunya, kalaulah Allah yang menghendaki, kalau Allah yang menentukan perkara jahat seseorang tu, seseorang melakukan perkara jahat, kufur dan maksiat, datang daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau datang dari ketentuan Allah, Allah menentukan pasti akan berlaku. Masya Allahu kan, wa man lam yasha lam yakun. Perkara yang dikehendaki oleh Allah pasti akan berlaku. Perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak akan berlaku. Jadi apabila Allah menghendaki seseorang melakukan perkara jahat, pastilah sampai masa seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat. Kemudian apabila mati seseorang yang melakukan perkara jahat ni pula yang ditentukan oleh Allah, berlaku perkara jahat kerana ditentukan oleh Allah. Seseorang melakukan perkara jahat, apabila seseorang mati, siapa yang dihukum? Seseorang yang akan dihukum. Dihukum kenapa? Kerana melakukan perkara jahat atas dunia. Perkara jahat atas dunia mari daripada siapa yang menentukan? Allah yang menentukan. Allah menentukan seseorang melakukan perkara jahat, maka berlakulah perkara jahat pada seseorang. Nak Allah menghukumkan pula, kesianlah ke kawan tu. Zalimlah kalau Allah buat gitu. Ni Mu'tazilah. Dah hak ni lah hak dok pakai selama ni. Alasan ni lah. Saya sebut tu dahulu tu. Hak orang beri pada saya hak rakaman. Hak rakaman orang mengajar hak menafikan perkara jahat ni ketentuan Allah. Allah hanya mengetahui je. Kalau Allah yang menentukan perkara jahat ni berlaku, di manakah keadilan Allah Subhanahu wa taala? Mu'tazilah lah ni. Tapi orang ceramah tu dia ada guru yang ajar gitu? Tidak mungkin. Dia tak belajar sebenarnya, dia pakai akal sendiri. Dia pakai akal sendiri. Sama dengan orang-orang biasa ni. Hak saya jumpalah hak berpegang perkara jahat Allah tidak menentukan. Kalau tanya mereka tak ada guru. Tapi mereka pakai ni. Walaha hak rukun iman yang keenam tu duk hafal daripada budak-budak. Baik jahat qada dan qada. Baik jahat qada dan qada. Dah apa benda laginya?
Tapi ngapa di mulut saja, tak pegang di akidah. Lepas tu dia pun pakai akal. Hak jahat tak menasabah, datang daripada Allah juga. Yang kamu dah hafal tu, hafal saja. Alasan hak biasanya, kalaulah perkara jahat datang daripada ketentuan Allah, jadi nanyalah kitanya. Tak acilah kita akan dihukum atas perkara yang berlakunya datang daripada ketentuan Allah. Kita ni la haula wala quwata illa billah, tak ada daya upaya. Berlaku perkara jahat, Allah yang menentukan. Berhasil perkara jahat, Allah yang melakukan. Sebenarnya siapa yang akan diseksa pada hari akhirat? Seseorang yang melakukan, yang bukan datang daripada dia pun, datang daripada Allah. Aci gitu. Tak aci lah gitu, jatuh ke zalim lah Tuhan kalau seumpama tu. Adakah Tuhan zalim? Mu'tazilah pun tak kata Tuhan zalim. Kalau kata Tuhan zalim, kafir lalu dah. Mu'tazilah tak kata Tuhan zalim. Dan kalau perkara jahat Allah menentukan, jatuh zalim Allah. Allah tidak zalim, kata Mu'tazilah. Berarti Allah tidak menentukan perkara jahat. Ini nak pergi situ ni. Jadi Mu'tazilah, kalau perkara jahat Allah menentukan berlaku, seseorang tu akan dihukum di hari akhirat. Zalim kalau gitu. Dan Allah zalim ke tak? Pasti Allah tidak zalim. Kalau Allah tidak zalim, maka Allah tidak menentukan perkara jahat. Itu Mu'tazilah. Ada ni. Dia jangan makan ni. Macam sebut rakaman tu lah. Jadi buat contohnya, contoh Fir'aun. Dia kata, kalaulah sebelum Fir'aun dilahirkan Allah telah menentukan Fir'aun tu kafir, jadi seolahnya Allah tu sengaja nak capak Fir'aun ke dalam neraka. Oh, gitu pula dia kata. Jadi berarti mana keadilan Allah Ta'ala? Ini akidah Jabariyah, dia kata. Oh, kata dalam rakaman. Jadi sekarang ni, kalaulah sebelum dilahirkan lagi Fir'aun ni Allah telah menentukan Fir'aun kafir, makna Allah akan masukkan Fir'aun kekal dalam neraka. Jadi di mana keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sedap dia ceramah. Oh tu jelas-jelas sangat akalan Mu'tazilah. Tapi orang-orang ni di kalangan orang-orang yang nak membenteras fahaman-fahaman yang terpesong. Jadilah, ada fahaman-fahaman yang terpesong, hak golongan-golongan hakikat yang terpesong tu lah. Jadi mereka nak membenteraskan fahaman-fahaman hakikat yang terpesong. Tiba-tiba yang nak berterah fahaman hakikat yang terpesong ni, dia pun terpesong juga. Jadi di mana keadilan Allah? Kalaulah kafirnya Fir'aun ni ketentuan Allah, jadi Allah Ta'ala ni sengaja nak bubuh Fir'aun kekal neraka. Jadi adil ke Allah Ta'ala seumpama tu? Gimana? Ni bukan hak kena rakaman ni. Hak sebelum ni beralasan seperti alasan Mu'tazilah ni ramai sangat dah dengarnya. Jatuh zalim ya Tuhan kalau gitu kau. Sebab itulah kita ahli sunnah, bila kita sebut dimasukkan ke dalam syurga dengan kurniaan Allah, dimasukkan ke dalam neraka dengan keadilan Allah. Sebab apa? Sebab kedua-dua tu nak canggah Mu'tazilah. Mu'tazilah masuk syurga, wajib bagi Allah memasukkan dalam syurga. Kita ahli sunnah tak? Dengan fadli kurnia Allah. Kemudian dimasukkan dalam neraka kerana kejahatan yang Allah menentukan sendiri dengan keadilan Allah. Sebab Mu'tazilah kata, pahaman ahli sunnah yang berpegang perkara jahat datang dari Allah, kemudian Allah buat dalam neraka, zalim Allah, tak, dengan keadilan Allah. Mana ni? Sebab bagi Mu'tazilah, pegangan kita ni, Allah Ta'ala yang menentukan perkara jahat, Allah Ta'ala yang menentukan seseorang masuk neraka, tu jadi zalim, tak, dengan keadilan Allah. Adanya ke mana? Hak dia. Hak dia. Dia nak sebut zalim ni, kita kena faham pula.
Zoling ni apa sebenarnya? Zoling apa? Zoling kita ni tipu orang tau. Zoling kan tipu orang tu. Kita anayai orang zoling. Zoling ni kita letak sesuatu bukan pada tempat. Zoling ada ni. Jadi kita buat nanya orang tu zoling lah. Sebab kita letak sesuatu bukan pada tempat. Panggil zoling lah. Jadi sekarang ni zoling dengan bahawa kita letak satu bukan pada tempat. Zoling dengan makna kita retoh bukan milik kita tanpa keizinan tuan dia. Zoling lah. Kita ambil barang orang, kita tak minta izin dia, kita pun guna pakar. Zoling lah tu. Sebab kita retoh hak orang, kita ambil guna pakar hak orang tanpa keizinan tuan dia. Zoling lah. Dan sekarang ni kita nak balik kepada Allah Ta'ala. Allah retoh ni manusia ni, jin, malaikat, syaitan ni, hak milik siapa? Hak milik Allah. Dah hak milik Allah, timur zoling kau mana hak dia letak mana pun. Pergi kat tu. Di zoling letak satu bukan pada tempat. Zoling ni kita retoh hak orang tanpa keizinan. Sekarang ni Allah letak kena pada tempat dah tu. Dan Allah retoh ni hak dia. Apa timur zoling ni hak dia. Kau nak dia nak buat mana pun. Jadi nak kata zoling tak kena dengan takrifan zoling. Ini kita ahli sunnah. Dia jawapan ahli sunnah pun kadang-kadang kuat akalan Mu'tazilah lagi juga. Kalau jawab lebih kurang tu orang tak terima lagi. Cuma gitulah hak biasa sambilnya misal tutup guru. Dia misalnya barang kita, kau nak kita nak buat guna pun. Ada ni. Tanah kita, kau nak kita nak tanam apa pun. Tanah kita. Kita nak tanam pokok apa pun dah ada soal. Tak mau tanam apa pun tak apa. Naik lalang. Oh tak apa-apa. Tanah kita. Mana kita nak guna pun. Nak tanam pokok apa nak tanam? Tanam je lah. Tanam lada ke tanam apa pun tanam je. Siapa nak soal? Hak milik kita. Kita bukan kata hak orang. Tak mau tanam apa-apa nak biar semua gitu je. Hak kita. Ada ni. Kerana kita nak kata macam mana pun. Biasa tu buat misalnya, contoh tu gua kata, kita ada kasut mahal, kasut murah. Kasut mahal bagi kebun, kasut murah bagi bandar. Mana kita nak guna pun? Nah ni, nak soal apa kasut kita? Kita beli kasut duit kita, bukan pinjam duit siapa-siapa pun. Dolar takkan hak mahal bagi kebun, hak mahal ni tapak dia kuat. Kalau kebun pijak duri-duri tak kena kakinya. Ada ni. Sebab apa? Sebab tapak dia keras molek. Pakai kasut. Dah kasut lain tu kasut kain gitu je. Jadi kalau pergi kebun kena duri-duri, boleh sakit lah. Jadi tak ada dah hak kasut hak kulit tebal moleknya. Kasut tu pakai gila mahal pun. Tapi apa pergi bandar pakai kasut buruk, kasut carik? Tak pergi bandar, kita nak berhenti semayang sampai masa. Kalau kasut baru-baru semayang pun tak kosyak, mikir kasut takut hilang. Kalau kasut buruk-buruk, kasut carik, ada orang nak ambil. Tapi nak ceritanya, hak kita, kau nak kita nak buat guna pun. Sekarang ni, hak Tuhan belaka. Tuhan nak menentukan pada azal dia orang mukmin, soleh, syurga, hak dia. Tuhan nak menentukan pada azal orang ni kufur, maksiat, Tuhan bunuh neraka, hak dia. Apa timbul zalim tak zalim ni? Ni hak ahli sunnah wal jamaah. Tapi Mu'tazilah tak adalah. Dia pakai kalau perkara jahat Allah menentukan pastilah Allah zalim. Zalim mustahil. Maka Allah tidak menentukan mana ni perkara yang jahat. Sebab apa? Sebab kalau Allah menentukan seksa seseorang di dalam neraka yang Allah kehendak. Jadi begitu. Jadi zalim Allah ni sebab apa? Sebab Allah seksa akan seseorang yang melakukan perkara yang Allah kehendak pada azal. Zalim lah gitunya. Jadi Mu'tazilah kata Allah tidak zalim, maka Allah tidak menentu perkara yang jahat. Dia banyak lagi lah kalau kita tengok dalam kitab-kitab alasan-alasan akal Mu'tazilah ni.
Tapi bagi kita tak apalah kita cerita pun sebagai pedoman kepada kita. Tapi kalau orang baru-baru dengar akalan Mu'tazilah tu logik lah. Antara akalan Mu'tazilah laginya, kalaulah Allah menghendaki perkara jahat, Allah jatuh jahat juga. Oh, dia pergi buka tu. Dia balik pada kita. Dia balik pada kita ni. Jadi Mu'tazilah ni buat Tuhan ni macam manusia biasa. Kalau kita menetapkan satu pekerjaan jahat, baik ke jahat kita? Kita menetapkan satu pekerjaan jahat, baik ke jahat kita ni? Jahat. Jadi kalau Allah menentukan, Allah jatuh jahat. Jahat Allah mustahil. Sebab tu Allah tidak menentukan perkara jahat. Tu Mu'tazilah. Ada gigok tu. Kemudian pula, kita maklum, kita diwajibkan suruh makruf, kita diwajibkan cegah mungkar. Kita diwajibkan suruh makruf, kita diwajibkan cegah perkara mungkar. Tiba-tiba kita yang disuruh supaya kita yang diwajibkan supaya suruh perkara makruf, tiba-tiba makruf pun Tuhan tidak tentukan akan berlaku pada seseorang. Kita disuruh suruh di semayang, tapi Allah pada azal tidak menentukan di semayang siapa akan mati. Tapi kita diperintah oleh Allah sentiasa kena suruh di semayang. Faham ni? Kita berkewajipan suruh makruf. Faham tak? Kita berkewajipan suruh orang semayang. Tiba-tiba ketentuan Allah pada azalnya, dia memang tak semayang sampai ke mati. Jadi Allah perintah kita pergi suruh benda yang Allah tidak tentukan. Sebaliknya, seseorang tak semayang tu adalah kehendak Allah. Kita diperintah pula cegah dia jangan daripada tak semayang tu. Seseorang berjudi minarak, kehendak Allah. Kita diperintah oleh Allah supaya dia cegah judi minarak yang Allah kehendak. Jadi Allah suruh kita kepada seorang suruh buat perkara baik yang Allah tidak kehendak. Kemudian kita ni pula diperintah cegah perkara jahat yang Allah kehendak perkara jahat tu. Tak panggil bermain-main kita. Tak panggil bermain-main. Sia-sia lah, kita tak guna lah. Ini sebagai contoh lah kita kata. Kita tentukan seseorang buat satu pekerjaan. Kemudian kita panggil orang lain pula. Kamu mari sini, kamu pergi suruh dia hentikan kerja dia tu. Benar aku tu tanya kita, dah dia buat kerja tu siapa yang tentukan? Saya yang tentukan. Lepas tu kamu tentukan, saya tentukan. Kalau kamu panggil saya pula supaya dia suruh dihentikan. Kamu dihentikan. Panggil apa kita? Dah pening kau panggil? Sekarang dia buat kerja tu, kita yang tentukan. Dia pun buat. Kita panggil pula orang lain. Kamu pergi suruh dia hentikan kerja tu. Tak molek kerja dia buat. Jadi kawan ni tanyalah, dia buat tu siapa yang tentukan? Saya yang tentukan. Awak yang tentukan. Patut awak suruh saya pergi cegah pula. Nampak tak macam sisi. Jadi sekarang ni orang yang buat maksiat ni siapa yang tentukan? Allah perintah pula kita ni pergi cegah perkara maksiat yang Allah tentukan. Tak panggil sia-sia seumpama tu. Ni akalan Mu'tazilah. Makan tu. Beri-beri hujah akal ni balik pening lagi. Gimana? Jadi kita dok. Allah Ta'ala tentukan perkara baik, Allah Ta'ala tentukan perkara kita pegang. Allah Ta'ala perintah kita suruh ma'ruf cegah munkar, itu syariat zahir. Syariat zahir. Allah perintah kita suruh perkara baik, cegah perkara munkar. Kita suruh macam kita kata ginilah, mak ayah. Siang malam duk nasihat perkara baik. Siang malam duk nasihat. Anak dia tak dengar kata langsung. Itu ketentuan Allah. Ada ni. Tapi Allah mewajibkan ibu bapa sentiasa nasihat suruh perkara baik. Tapi salahnya Allah perwajibkan ibu bapa suruh dan nasihat perkara baik. Tengok tu anak tu. Siapa kesudah tak berubah. Itu ketentuan Allah. Jadi Allah suruh perintahkan nasihat perkara baik, tapi Allah menentukan sebaliknya. Tak sekilah tu.
Kita sebagai hamba, sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab, kita sentiasa suruh perkara baik, nasihat perkara baik, dia ikut ke tak ikut, itu bahagian dia dengan Allah, bahagian dia masing-masing. Nasib masing-masing. Tapi kalau tengok kau gitu kok, kehendak Allah gitulah untuk pada masa sekarang ni. Pada masa akan datang kita tak tahu kehendak Allah tu dia jadi baik ke macam mana. Tapi kira-kira kat sekarang tak, memang kehendak Allah tu dia dalam keadaan buat perkara jahat. Tapi kewajipan kita ibu bapa tetap sentiasa suruh dan nasihat supaya buat perkara baik, tinggal perkara jahat. Itu je. Itu syariah dia panggil. Sebagaimana Nabi SAW sampai ke mati Abu Talib tu, dekat-dekat nak mati pun Nabi duk dakwah lagi supaya mengucap 2 kalimah syahadah. Nabi duduk ajar nak mengucap ni. Orang kafir Quraisy duduk tu ke Abu Talib, jangan tinggal agama tok nenek, jangan tinggal agama tok nenek. Jadi duduk berlawang masa tu. Akhirnya Abu Talib tak ikut Nabi SAW. Tapi Nabi sebagai syariahnya dakwah supaya masuk Islam, mengucap 2 kalimah syahadah. Itu tugas Nabi SAW. Tapi hak ketentuan Allah pada azalnya, Abu Talib ni mati dalam keadaan kafir. Tapi syariat yang diperintah pada Nabinya, dakwah sama-sama Abu Talib supaya Abu Talib masuk Islam. Itu kerja Nabi. Lepas tu Allah menentukan Abu Talib kafir sampai ke mati. Itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seolah-olahnya Allah Taala perintah Nabi dakwah kepada Abu Talib supaya masuk Islam, yang Allah tidak kehendak Abu Talib Islam. Tu yang soalan tu. Ada ni. Dan kamu mana kafir Mekah yang Nabi duduk dakwah siang malam, matinya mati kafir. Jadi seolah-olah Nabi berdakwah supaya masuk Islam kepada orang yang Tuhan takdir pada azab tidak akan masuk Islam. Tu pegangan Allah menentukan dia itu mati kafir. Tapi syariatnya berdakwah, suruh kebaikan, cegah kemungkaran. Ada ni. Yang soalah hak masalah Allah Taala menentukan perkara jahat kepada seorang itu pegangan kita. Tapi hak Mu'tazilahnya, apabila Allah memerintah kita cegah seseorang daripada perkara jahat, pastilah perkara jahat tersebut bukan datang daripada iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau perkara jahat tu datang dari iradah Allah, kenapa Allah nak perintah kita pergi cegah perkara iradah Allah? Itu Mu'tazilah. Kita syariat memerintahkan kita cegah perkara jahat. Itu je saja. Hakikinya perkara jahat tu memang iradah Allah Subhanahu Wa Taala, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, baik ataupun jahat. Jadi hak akalan Mu'tazilah tu kita nak ambil jugalah sebagai panduan kepada kita. Kemudian kitanya hak nota kaki, hak muka surat 7 tu, atau ambil faham molek lah. Mu'tazilah dia menafikan Allah menghendaki perkara jahat, tetapi Allah yang menjadikan segala perkara jahat. Allah yang bukan. Mana Mu'tazilah menafikan perkara jahat qadar daripada Allah, tetapi Mu'tazilah tidak menafikan perkara jahat tu qada daripada Allah yang menjadikan, Allah yang mengadakan, Allah yang memberi bekah pada perkara jahat yang berlaku, yang dipilih dan dilakukan oleh seseorang. Tetapi Mu'tazilah berpegang seseorang memilih dan melakukan jahat tidak datang daripada iradah Allah, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kita ni hak alasan hak terpesong kita nak ada jugalah. Hak alasan yang terpesong tu jangan kita jadi pening pula sudahlah. Kita pun jadi pening dengan alasan Mu'tazilah hak logik akal. Sebab itulah Mu'tazilah di awal Islam, walaupun mereka tu ulama alim Al-Quran dan hadis, tetapi mereka tetap mengutamakan logik akal daripada Al-Quran dan hadis. Sebab tu mereka tergelincir. Zaman kita sekarang ni ilmu Quran, ilmu hadis tak pandai mana dah. Belajar kitab pun tidak juga. Akhirnya tak ada dah lah.
panduan kitanya akal kita sendiri. Quran kita tak pandai. Kemudian kita tak belajar. Lepas tu mana panduan kitanya? Panduan akal lah. Perkara jahat mana mungkin Allah yang menentukan, sebab perkara jahat Allah marah. Takkan Allah menentukan perkara dia marah. Kalau Allah menentukan perkara jahat, kemudian kita kena hukum atas ketentuan Allah perkara jahat, jadi tak aci lah, naik lah kita seumpama tu. Ini semua akalan Mu'tazilah yang sesat, berpegang Allah tidak menentukan perkara jahat. Akidah tu khilaf ulama, satu pandangan mengatakan kafir pegangan tu, satu pandangan mengatakan fasik lagi mubtadi'. Cerita bab pegangan dulu tu barulah kita pergi kepada, tetapi wajib atas kita beradab serta Allah Subhanahu wa taala. Sebuah percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri kita sendiri. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa ma asabaka min sayyi'atin ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa-apa kebaikan yang berlaku pada engkau ya Muhammad datang daripada Allah. Apa-apa keburukan yang berlaku pada engkau ya Muhammad datang diri engkau sendiri. Surah An-Nisa ayat yang ke-79. Surah An-Nisa ayat yang ke-78. Qul kullum min indillah, kata alimu ya Muhammad, sekalian perkara daripada Allah. Itu An-Nisa ayat yang 78, itu pegangan. An-Nisa ayat ke-79 pula, ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa-apa kebaikan yang berlaku pada kau ya Muhammad datang daripada Allah. Apa-apa kejahatan yang berlaku pada kau ya Muhammad datang dari engkau sendiri. Itu adab kita dengan Allah. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri kita sendiri. Wallahu a'lam.